Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dia harap bagi yang masih lagi setia, cikgu ucapkan tahniah. Terima kasih diucapkan di atas komitmen yang awak berikan. Okay, jadi hari ini cikgu nak sambung tajuk yang hari itu, iaitu mengenai pembentukan ion positif dan ion negatif. Okay, jika sebelum ni cikgu ada ajar awak melukis petala elektron. Okay, ingat tak lagi? Okay. Okay, so dalam tajuk pembentukan ion ni, kita masih lagi akan menggunakan petala elektron ni lah. Okay. Jadi cara nak lukis dia senang je cikgu cakap hari tu. Contohnya kita ambil satu contoh ion magnesium. Okay. So magnesium bila awak tengok jadual berkala, Mg dia punya nombor adalah 12. Nombor proton dia adalah 12. Okay. Jadi kita faham kalau awak nak lukis petala elektron, kita mesti mulakan dengan 2 dulu bagi petala 1, 8 bagi petala yang kedua. Okey, 8 tambah 2, 10 kan. Jadi ada baki lagi 2. Sebab total semua kita nak cari 12 kan. Okey, so 8 tambah 2, 10. Ada lagi 2. So 2, 8, 2. Tu dia punya tulisan dia. Tulisan petala elektron. Jadi daripada tulisan ni, okey, ni langkah yang kedua. Langkah yang pertama, awak cari dulu nombor proton dia daripada jadual berkala kan. So yang atas kecil ni ialah nombor proton. Ni ialah nombor proton. Kita boleh dapat melalui jadual berkala. Okey, ni kita boleh dapat daripada jadual berkala. So bila awak dah dapat nombor proton dia, okey, keluarkan dia punya penulisan 282. Okey. Langkah yang ketiga, barulah awak lukis dia punya petala. So Mg dekat tengah, menandakan dia tu adalah unsur yang magnesium lah. So 2 elektron dekat petala yang pertama, 1, 2, 8 pada petala yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kemudian petala yang ketiga adalah 2. So 2 tu bolehlah letak kat mana-mana, kiri satu, kanan satu. Okay, so jadilah 2, 8, 2. Okay. Yang ni kita panggil atom magnesium. Okay. Macam mana pula daripada atom ni dia nak jadi ion? Tu yang kita nak tahu tu. Macam mana pula dia nak jadi ion? Okay. Untuk membolehkan sesuatu unsur bertukar menjadi ion, okay, dia kena ada menderma dan menerima elektron lah. Okay, dia sama ada dia menerima ataupun dia menerima ataupun dia menderma elektron. Okay. Jadi kalau dia menderma elektron, dia akan jadi positif. Kan orang yang suka menderma kan baik kan. So awak ingat gitulah. So kalau dia menderma elektron, dia akan jadi ion positif. Ion positif. Tapi kalau dia terima je, dia kerja dia dia tak buat apa-apa pun, duduk sailor je, tak buat apa-apa. Dia terima je bantuan daripada orang. So dia akan jadi ion negatif. So ion negatif ni kerja dia menerima elektron. Okay. Ingat itu dulu So konsep dia, kalau dia derma elektron, so dia akan jadi positif. Tambah kalau dia terima elektron, dia akan jadi ion negatif. Tolak. Okay. Jadi contohnya cikgu nak ambil contoh magnesium ni. Okay. So ni adalah atom. Atom magnesium awak lukis 282 kan. Okay, katakanlah atom magnesium ni dia nak menderma 2 elektron. Musim-musim PKP ni dia kata kesian lah jiran sebelah dia. Tak ada makanan. Saya nak derma lah. Okay, so dia derma 2 elektron. So bila dia derma 2 elektron, lukisan dia akan jadi lain.
Dia derma yang mana? Dia derma yang kat luar ni. Sebab kalau kita nak menderma, kita derma yang kita senang dapat lah kan. Kalau awak nak kat rumah awak tu ada nasi, ada beras, awak derma beras. Takkanlah awak sanggup nak pergi ambil, nak pergi gali duit dalam bawah laci, nak pergi ambil duit dalam bank, dalam KWSP, dalam tabung haji semata-mata nak derma kan. Jadi kita derma yang mudah kita keluarkan. Jadi dalam kes ni kita akan derma yang kat luar ni. Yang kat luar ni. Sebab yang kat luar ni dia ada 2. So dia derma 2 elektron. So 2 ni nanti kita akan derma. Okay. So bila kita derma 2 elektron, magnesium ni menderma 2 elektron. So lukisan dia akan jadi lain dah lah. Dalam dia sama lagi. Petala 1 tak ada apa-apa sebab dia duduk bahagian dalam. Dia tak terlibat dengan pendermaan tu kan. 2, maintain dia 2. 8 yang kedua pun maintain sebab dia tak derma. Dia cakap saya barisan kedua, saya selamat, saya tak derma. Siapa yang terdermanya? Yang dekat luar. Yang dekat luar, jadi kita tak lukis lah. Jadi kita tak lukis. So bila kita tak lukis, kita kena gantikan dengan kurungan. Dengan kurungan menunjukkan dah 2 elektron hilang. 2 elektron hilang. Tapi disebabkan dia derma, kita buat dia tambah. Gitu. So, yang ni dah pun dikenali sebagai ion magnesium. Kita dah tak panggil dia atom dah. Kita panggil dia ion. Okey. Ion magnesium. Sebab itulah penulisan dia kita akan buat Mg2 tambah. Okey. So 2 tu menunjukkan dia derma 2 elektron. 2 elektron. Tambah ni menunjukkan dia derma. Jadi kalau soalan kata lukiskan petala elektron bagi ion magnesium, jadi awak kena buat macam ni lah. Awak hilangkan petala yang ketiga dia. Yang ni asal ada petala yang ketiga kan. So yang ni dah tak ada. Ada 1, ada 2 sahaja petala. Kemudian dekat luar buat kurungan 2 menunjukkan dah derma 2 elektron. Tambah tu adalah derma. Okey. Boleh? So itu adalah contoh bagi kalau dia menderma. Okay, kita tengok pula contoh sekiranya dia ion yang menerima sahaja. Okay, kalau dia terima je. Okay, siapa ion yang suka terima je ni? Okay, ion yang suka terima je. Okay, ada satu cikgu bagi contoh klorin. Okay. Yang tu bagi ion yang suka menderma. Yang ni ialah ion yang derma. Okay, ini ion derma. Ataupun kita panggil ion positif lah. Yang baik je kan dia kan. Baik je dia ion derma. Okay, ion yang menerima. Okay, contohnya adalah ion klorin. Okay, ataupun atom klorin. Okay, kita mulakan dengan lukisan atom dulu. Atom klorin. Kalau tengok daripada jadual berkala Cl 17. Okay, Cl 17. Jadi penulisan dia kita dah tahu 2, 8 tu wajib dah dekat dalam tu. 8, 9, 10. Ada lagi 7. So 7 dekat luar lah. So 2, 8, 7. Tu dia punya penulisan dia. Okay, 2, 8, 7. Okay, so bila 2, 8, 7, lukiskan dia punya petala elektron. Petala elektron, so kita secara automatik tadi dah mahir. Awak lukis Cl kat dalam. Okay, 2 ni dekat bahagian dalam. 1, 2, 8 dekat petala yang kedua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 7 ni petala yang ketiga yang kat luar sekali lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 sorang-sorang kat sini. Jadi, dia kena terima elektron bagi melengkapkan dia punya petala. Okay, kalau awak perhatikan. Yang ni 7 kan? Yang ni 7. 7. So, bila 7, dia nak jadi 8. So, bila dia nak jadi 8, dia nak jadi 8. So, dia kena terima satu lagi elektron. Betul tak? So, bila dia terima satu elektron, barulah dia akan jadi 8. Kan?
Jadi nak tak nak dia kena terima 1 elektron lah. Okay. So, dia akan terima 1 elektron. Kenapa 1? Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Sebab petala yang ketiga, dia kena 8. 2, 8, 8. Dia kena 8 yang ketiga. Dia tak boleh lebih daripada 8. Jadi, dia kena terima 1 sahaja elektron. Jadi, sama kes dengan tadi. Sama kes dia. Cl masih lagi sama. Okey, awak lukis 2. 1, 2. Sekejap. 1, 2. 1, 2. 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, satu lagi dekat luar. Lengkap lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asal dia ada 7 kan? Tapi dia dah terima 1 elektron. Ni yang ke-8 dia. Ni yang ke-8 dia. Okay, ni yang kita terima. Jadi awak lukiskan dia punya kurungan 1. Negatif. Negatif sahaja. Sebab dia 1 elektron, awak tak perlu tulis 1 kat depan lah. Okay, bila awak buat negatif macam ni, so menunjukkan dia telah menerima 1 elektron. Okay, dia terima 1 elektron. Jadi, dia punya nombor petala dah berubah lah. 2, 8, 8. Okay, so dia akan jadi ion klorida. Okay, boleh. So, yang ni contoh dia menerima elektron. Yang atas ni tadi, contoh dia menderma elektron. Okay. Okay, seterusnya ialah isotop. Tadi kita dah belajar tentang penderma terima kan. Okay, seterusnya yang kedua cikgu nak ajar mengenai apakah maksud isotop. Okay. So, masa dalam jadual berkala hari itu, awak boleh identify nombor proton melalui ni lah kan. Ni nombor proton. 12 tu adalah nombor proton. So, isotop tu apa? Isotop tu ialah unsur yang mempunyai nombor proton yang sama. Nombor proton dia sama. Okay, nombor proton dia sama. Tapi bilangan neutron yang berbeza. Bilangan neutron ataupun nombor neutron dia berbeza. Okay, itu adalah isotop. Okay, di sini ada contoh dia lah. Okay, contohnya hidrogen. Hidrogen bilangan proton 1, bilangan elektron dia 1. Kalau hidrogen 2, bilangan proton dia 1, elektron dia 1, neutron dia 1. Ni dah berbeza kat sini dah. Okay. So, proton dia sama, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Jadi, bilangan neutron dia yang berbeza. Neutron dia tak sama. Okay. Tengok lagi Karbon. Karbon proton 6. Jadi secara automatik elektron dia pun 6. Okay. Karbon 12, 6. Okay. Contoh dia bagi karbon 12 dengan karbon 13. Dia sama-sama karbon. Tapi karbon 13, nombor proton bagi karbon 12 ialah 6. Nombor proton bagi karbon 13 pun 6. Tapi nombor elektron karbon 12 elektron dia 6. Tapi karbon 13 elektron dia 7. Jadi karbon 12 dengan karbon 13 ni kita panggil dia sebagai isotop. Okay, banyak lagi lah dia bagi contoh oksigen 16 dengan oksigen 18. Okay, nombor proton dia sama 88 tapi nombor neutron dia berbeza. Yang ni 8, yang ni 10.
Okey. Okey, so cuba tengok latihan aktiviti 8.6. Okey, cuba kita buat sama-sama. Macam mana nak selesaikan bilangan proton, neutron dan nombor nukleon bagi isotop yang diberikan. Okey. Senang je, mula-mula kita tahu nombor proton adalah sama dengan nombor elektron. Proton sama dengan elektron kan? Proton sama dengan elektron. Nombor proton sama dengan nombor elektron. Okey. Jadi, macam mana awak nak cari nombor nukleon? Nombor nukleon. Okey. Okey, dia macam ni kan? Ingat balik. Dekat tengah ni. Ini ialah nombor nukleon. Nombor nukleon ialah hasil tambah. Dalam ni kita ada proton dengan elektron. Proton dan elektron dekat luar. Elektron dekat luar. Nombor proton dengan nombor neutron. Nombor nukleon ialah nombor proton tambah nombor neutron. Okey, itu sifir dia Okey. Nombor nukleon ialah ni. Nukleon tu nukleus kan? So dia tambah proton dengan neutron. Okey, cuba kita selesaikan dulu yang ni. Okey, kita cari klorin, neutron dia 18. Neutron dia ialah 18. Neutron dia 18. Nombor proton dia 19. Okey, jadi bila awak tengok jadual berkala, klorin Cl, okey, dalam jadual berkala dia punya nombor proton ialah 17. Yang ni nak cari nombor proton boleh rujuk jadual berkala. Okey. Jadi klorin dia 17, dah diberi neutron sama dengan 18. Jadi nukleon awak tambah saja 2 ni. So awak akan dapat 35. Okey, boleh. Klorin 17 pula. Klorin 19 ke 17? Cl 17 klorin. Klorin 17 protonnya. Okey, klorin 37 pun samalah. Dia punya bilangan proton sebab dia isotop kan 17 juga. Okey. So yang ni 37. Jadi nak dapatkan neutron awak tolak. 37 tolak dengan 17. So awak akan dapat 20. Faham? Okey, yang ni tolak. Kalau awak nak dapat nombor nukleon, awak tambah 2 ni. So kalau awak nak dapatkan yang ni, tolaklah. 37 tolak dengan 17. So sama juga dengan yang ni, natrium 23. Natrium 23. Okey, kita selesaikan dulu yang ni. Natrium 24. Natrium 24, bilangan nombor proton dia sama dengan natrium 23 lah. Sebab dia isotop kan. So, dia 11 juga. So, 11 tambah dengan 13, so, awak akan dapat yang ni. So, awak akan dapat 24. Okey. Bromin, tengok jadual berkala BR.
BR. Mana BR ni? Bromin dia adalah gas. Tengok yang kat bawah lah. Ni kan sama 35 kan. So dia pun 35 juga. So nak dapatkan yang ni 79 tolak 35 lah. Berapa? 79 tolak 35 4. So sini 44. Okay, faham proton dengan neutron. Bilangan proton sama dengan nombor elektron. Tolak je lah. Okay, boleh faham Okay, kalau dah faham, cikgu rasa itu saja kot kelas untuk hari ni. Okay, jadi bilangan nombor isotop tu adalah unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Contohnya seperti di bawah lah. Jadi kalau nombor proton, awak terus dapat nombor elektron. Nombor nukleon tu apa? Nombor nukleon ialah hasil tambah proton dengan neutron lah. So awak tambah proton tambah dengan neutron, awak akan dapat nombor nukleon. So jadi kalau awak nak tolak mana-mana satu, nak tolak neutron ke nak dapatkan neutron ataupun nak dapatkan proton, tolaklah kalau diberi nukleon. Okay, faham Okay, kalau dah faham, cikgu rasa itu saja tu kot kelas untuk hari ni. Okay, sebelum tu tengok praktis formatif 8.3. Praktis formatif 8.3. Okay, dia bagi soalan, satu atom mempunyai 10 proton. Okay, soalan, dia kata, satu atom diberi proton dia adalah 10. Neutron dia ialah 10. Elektron dia adalah 10. Semua 10. Apakah nombor nukleon? Okay, dia minta apakah nombor nukleon atom tersebut. Okay, nukleon ialah tambah proton dengan neutron. Proton 10 tambah dengan neutron 10. Jadi 10 tambah 10 sama dengan 20 jawapannya. Okay, itulah contohnya. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum.